Assalamualaikum. Paras. Diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dihormati pengurusi masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Al-Jatuh Masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur Rasul Ta'ala, pada pagi ini kita dapat bersama-sama atas keizinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melalui beberapa PKP dan SOP yang masih perlu kita jaga, mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dibebaskan. Musibah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat oleh Allah Ta'ala supaya kita dapat hidup seperti biasa dan kita dapat menjalani, ya. Dah sekian lama kita tidak berada dalam masjid beramai-ramai. Namun begitu Allah izinkan juga untuk pagi ini. Itu juga satu pengajaran bagi kita. Untuk mulakan kita kuliah kita pada pagi ini, sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur, ya, kita Allah timpakan musibah bagi kita, musibah yang begitu dahsyat. Mudah saja Allah SWT, ya, nak menghilangkan sesuatu daripada kita. Amat mudah. Kadang-kadang kita terlupa bahawa bila kita ada harta, kita ada kuasa, kita apa saja yang ada kat dunia ini, kita lupa bahawa semua itu kita punya. Tetapi begitu mudah Allah SWT menghantar, ya, di kalangan tentera-tenteranya sahaja, tidak perlu tentera apa dan sebagainya. Di situ seluruh dunia merasakan keperitan. Tetapi bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila sebut musibah ini, ataupun yang dikatakan bala, ya, musibah ini, maka dia ada kaitan dengan kekuatan yang iman yang ada pada kita. Iaitu sifat yang perlu ada, yang perlu ada pada kita, iaitu as-sabr. As-sabr, apa dia? Sabar. Memang orang kata bila sebut saja tentang sabar itu memang mudah, ya. Bila orang jumpa dengan kita, saya ni ada masalah, ada terima musibah, sabar je lah tuan. Perkataan itu amat mudah keluar daripada mulut kita, sabar je tuan. Tetapi ialah bila kita sebut tentang itu, ya, kadang-kala itu yang peribahasa berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Peribahasa itulah, ya. Tapi bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun berat mata memandang, tetapi bahu tetap memikulnya. Itu iman kita, akidah kita. Walaupun berat mata memandang, tapi kita mampu untuk memikul musibah yang menimpa kita. Sebab itu dalam konteks itu Allah memberi jalan, memberi cara bagaimana untuk mengatasi ini, ya. Mengatasi apa, tuan-tuan? Mengatasi musibah ini. Pertama, apa yang diminta oleh Allah SWT ialah
betulkan dalam dulu, iaitu iman, hati itu. Kerana iman itu terletaknya dalam hati. Betulkan itu. Ya, sebab itu dalam konteks kita lihat dalam ayat-ayat yang begitu banyak di situ, dia seiring. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, kalau kita lihat dalam surah surah Baqarah juzuk 2, ya. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, innallaha ma'as sabirin. Ditambah dengan ayat apa? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Tengok Allah sebut, ya. Maknanya pertama kita lihat ista'inu, mohon pada Allah SWT. Kenapa kita perlu mohon? Ya, saya nak cerita, hari ini saya membawa kitab An-Nuzhah. Ya, kitab An-Nuzhah, syarah Riyadhus Shalihin. Ya, di mana pertama ialah ista'inu, mohon. Ya, ista'inu bermaksud kita kena mohon sungguh-sungguh. Ista'inu, ya, mohon bersungguh-sungguh dengan apa? Bis-sabri was-shalah. Tengok dua, ya, tolong, minta tolong, doa pada Allah SWT, kemudian ya, dia ada sabarnya, dia ada solatnya. Sebab kita kena ada perkara ini perlu kita amalkan apabila kita ditimpa musibah, ya. Kerana apa? Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu taala, istirja' kepada Allah Subhanahu taala. Kerana setiap apa yang datang itu adalah datang dari Allah Subhanahu taala. Ya. Sama ada berbentuk kemudahan, kesihatan dan sebagainya, datang dari Allah SWT. Dan kita mengiktiraf pula yang datang dalam bentuk kesakitan, dalam bentuk musibah itu juga datang daripada Allah SWT. Itulah tanda-tanda iman kita. Kita mengiktiraf bahawa apa yang datang pada kita ini sama ada bentuk nikmat ataupun nikmah, ya, ataupun bentuk musibah, itu daripada Allah SWT. Sebab itu kena ista'inu. Kita tak ada kuasa langsung. Kita tak ada apa. Tak ada apa. Ya? Tak ada apa yang boleh kita mempertahankan diri. Sebab tu kalau kita lihat orang yang beriman, orang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu taala, apa saja yang datang mereka, semakin Allah beri musibah, beri ujian Allah SWT, mereka akan bertambah iman mereka. Jadi tuan-tuan Allah, saya pada hari ini nak mengajak tuan-tuan, pada pagi ini mengajak pada tuan-tuan bahawa pentingnya bahawa beberapa perkara ini yang dicadangkan oleh Rasulullah SAW, ya, berkaitan tajuk sabar ini dicadangkan. Saya memetik satu hadis Rasulullah SAW yang saya kira tuan-tuan dah biasa dengar. Dengar ke tak apalah, kita ulang pun tak apalah, ya. Merujuk hadis An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah cara bagaimana kita nak menerbitkan dalam jiwa kita itu satu sifat yang sabar. Kerana sabar itu datang daripada dalam, bukan datang daripada sabar kita cuma cakap begitu. Sebab itu kita lihat hadis ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, at-tuhur syatrul iman. Tak apa, kita akan bincang di situ. At-tuhur syatrul iman, walhamdulillah tamla'al mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard, was salatu nurun. Saya baca matan dulu. Was sadaqah burhan, as sabru dhiya, wal Quran hujjatan laka au alaika,
kullun nas yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha, rawahu Muslim. Ya, ini hadis yang diingatkan kepada kita bagaimana untuk menerbitkan kesabaran itu. Pertama, apa yang disebut dalam hadis ini at-tuhur syatrul iman. Ya. Jadi dalam konteks kita, tuan-tuan Allah, ya, nak menerbitkan kesabaran itu sebenarnya datang daripada dalaman. Maka untuk menghasilkan sifat dalaman itu, pertama dia melalui fizikal juga, di luaran juga. Sebab itu dia kata at-tuhur syatrul iman. Ya, an-nazafah, ya, ataupun tuhur yang dipakai nazafah. Ya. Nazafah itu ialah sebahagian daripada au nisful iman. Maknanya dalam konteks itu, sebab itu dalam kitab-kitab fiqh di sana setiap kali para ulama menulis, yang pertama ialah tahur, iaitu penyucian sama suci. Kita nak sembahyang pun kita suci, kena perlu suci, ya. Sama ada suci dari sudut apa? Dari sudut luaran. Pertama luaran lah. Bagi kita luaran dari segi pakaian dan sebagainya, kerana kita akan menerbitkan sesuatu yang bersifat dalaman ini bukan mudah, tuan-tuan, tetapi memerlukan kepada apa? Usaha kita. Ya, Allah bagi kita nikmat ini tujuannya untuk itu. Ya, nikmat, ya, dari segi kesihatan dan sebagainya, ataupun pakaian bagi kita nikmat itu, maka kita nak asyatru, an-nazafah. Itu, ya, makna nazafah. Kalau di sini disebut dalam huraina, iaitu an-nazafah ay nisful iman. Ya. Makna di situ kita lihat dalam konteks kita nak mendapatkan sabar itu, kita kena usaha. Usaha bagaimana? Usahanya ialah kita menyucikan diri kita. Nak baca Quran pun kita kena sucikan diri kita. Ya, nak solat pun kita kena sucikan diri kita. Ya, sama ada bersifat luaran ini, baju dan tempat dan sebagainya, dalaman itu pun kena sucikan juga, tuan-tuan untuk Allah. Dalaman itu kena sucikan juga. Ya, itu yang datang ikhlas lillahi ta'ala. Ya, bila datang ikhlas itu barulah, ya, dia punya khalwah ibadah itu datang. Apa itu? Kemanisan ibadah itu datang. Maknanya kemanisan ibadah itu maknanya, ya, kita merasakan, menyebabkan kalau kita rasa manis ibadah itu, kalau kita tidak, contohnya kita yang fardu jelas lah, ya. Yang sunat, contoh sunat, ya, sembahyang sunat, ba'diyah, qabliyah, ya, contoh begitu. Ya, kita tertinggal, kita rasakan apa? Bahawa kita ada sesuatu yang tak apa? Yang tak kena. Maka dengan itu kita bersedia. Ya, bersedia, kalau nak apa, solat subuh, solat sunat subuh, qabliyah subuh, ya, nak bayang sunat kena datang awal tak? Ya, jangan datang akhir, ya. Apa itu, imam dah mula. Tapi bagi orang yang biasa dengan apa? Dengan solat sunat subuh tu atau qabliyah subuh, ya, secara mudahnya, maka di situ ada yang Rasul pernah melaksanakan, ya, maknanya selepas subuh, oleh kerana tertinggal, dia bangkit untuk solat sunat qada. Begitu apa? Ya, maknanya begitu, tuan-tuan, ya. Maksud saya itu khulwah, iaitu kemanisan yang kita nak begitu. Ya, sebab kita berusaha untuk mencapainya, maka kita kena usaha untuk bangkit lebih awal. Ya, sebab itu dalam konteks itu, di bangkit lebih awal itu, saya tak buat cerita yang ni panjang, ya, di mana situ fatahajjat bihi nafiyatan laka asa ayyab asra rabbuka maqaman mahmuda, disuruh bangkit sebelum subuh. Tujuannya inilah kerana apa? Rasulullah SAW mengingatkan pada kita bahawa dia punya kehebatannya, kelebihannya itu, ya, dunia seisinya. Orang yang melaksanakan itu, dunia seisinya. Tapi benda itu tak dapat kita rasa melalui kalau kita makan kita rasa manis, masam, ya, pahit dan sebagainya, tapi rasa dalam hati itu seronok. Ya, seronok. Ya, kemudian
Seronoknya bila, ya, kalau kita lihat seronoknya dalam, kalau kita kait dengan hadis yang lain, ya, apabila dikurniakan Allah SWT nikmat, ya, dalam hadis gitu, ini yang kemanisan yang perlu kita nak capai. Ajaban li amril mu'min inna mra'atu kulluhu khair. Ini orang mukmin ini, apa saja yang ada padanya adalah baik. Itu dia think positif. Ya, think positif. Orang ahli motivasi, think positif, maknanya fikir positif lah, ya tak? Betul, baik. Walaupun ada yang ada pada kita, Allah, kita tak sama dengan orang tu. Ya, orang pakai apa? Pakai baju comel, kita pakai baju buak-buak, positif. Semua adalah baik. Itulah kurniaan Allah SWT. Walaupun kita ada, ya, kita ada apa? Orang tu sakit, kita sakit, orang tu tak sakit. Ada kita, Allah tak adil, betul lah. Umur sebaik dengan aku, pencen pun sama. Pencen sama. Oh, pencen 60 juga. Kawan pun lagi dia pencen kendian. Ya. Saya pencen bulan 1, tuan pencen bulan 5. Dah pencen. Aku yang kena sakit. Dia tak sakit. Tengok. Ini yang kita nak lahirkan daripada tadi tu. Ya, dari itu iaitu apa saja yang datang ada pada kita itu semuanya baik. Sebab itu kita lihat Rasulullah SAW bersabda, ajaban, aku sangat takjub. Sangat takjub. Aku pelik dengan orang mukmin ini. Itu dia. Ini yang kita nak. Itu yang datang sabar dan sebagainya. Okey? Apa yang kita lihat itu, yang kita nak lahirkan itu, in asabathu syarra syakara. Ya, sekiranya, ya, datang musibah pada mereka sebentuk keburukan dan sebagainya, mereka bersyukur. Syukur, tuan-tuan. Ya. Berapa tahun? Dah 2 tahun ya, tuan-tuan, 2 tahun kita menghadapi, hampir 2 tahun menghadapi pandemik ini. Ya. Alhamdulillah, ya. Yalah, itu saya kata tadi, kita kadang-kadang ada yang orang yang tersayang di kalangan kita diambil Allah SWT, kita syukur, kita bahawa kita semua itu ada kebaikan. Ada kebaikan. Sebab itu kita inna asabat syarra syakara fakana khairan lah. Ini itu dia. Makna dia baik. Wa in asabat darra, maknanya kalau dia apa pun saja, sama ada buruk dan baiknya itu, maka dia akan apa? Dia kata semua ini baik. Mana yang baik atau buruk semua baik. Tak ada istilah, senang cerita tidak mengeluh lah. Mengeluh, Allahu Akbar. Kenapalah aku macam ni? Ya, tapi benda tu akan melenyap masuk, tuan-tuan, dalam diri kita. Ini pengalaman pengalaman ialah bila kita ini memerlukan kekuatan. Sebab tu kita kena ada ista'inu bis sabri was salah ini. Apa pengalaman saya sewaktu saya menjaga arwah ibu, ayah saya sakit, ya. Kita tengok orang lain boleh senang-senang je tak? Orang lain senang ni. Kita tengok pula umur sebaya bapa aku. Dia sihat pula. Itu dia menyelinap masuk. Tuan-tuan, dia menyelinap masuk tu. Macam mana tu? Jadi bagaimana kita nak cover kita punya iman kita itu? Ini dah kita. Ista'in bis sabri. Sabri, ya. Sebab tu kita kena betulkan jiwa kita. Mulai apa pertama mesti an-nazafah, tu yang pertama tadi. Balik kepada tadi. Masya-Allah, ya. Memang betul, tuan-tuan, kalau kita terima macam tu, tuan-tuan, ya Allah, ya. Kita naik kereta pun teringat aku je yang contoh, dia akan menyelinap masuk. Itu kerja-kerja syaitan lah. Kita akur itu kerja-kerja syaitan, iblis. Ya, mana saja pun, ya, kita waktu solat pun dia mengganggu kita. Kita dekat Mekah pun ganggu kita, ya, ganggu kita tawaf pun ganggu kita tu, terganggu kita. 67 gitu. Dia ada semua ada kita akui. Ya, sebab tu kadang-kadang apa saja, tuan-tuan, kadang-kadang bila orang yang ambil sangat tu menyebabkan kadang dia was-was.
jadi was-was dan sebagainya. Jadi kita akur bahawa itu adalah kerja syaitan. Kita kena balik semula, istirja' kepada Allah SWT, kembalikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, begitu panjang tentang pentingnya at-tahur itu, at-tuhur itu, iaitu pastinya kerana ia adalah dapat menerbitkan iman, dapat menerbitkan sifat sabar yang pada kita. Tu dia. Ni beberapa perkara yang perlu kita ada pada kita, at-tuhur. Ya. Kemudian dalam konteks kita dah jaga, saya ringkas, ya, jaga kebersihan, kesucian dan sebagainya. Rasulullah membuat satu memberi tip pada kita. Walhamdulillah. Ya. Ya, kita dah rasa datangnya syukur itu, maka kita kena lafazkan. Apa dia lafaznya? Alhamdulillah. Lafazkan dah. Dah dalam kita rasa dah cantik dah. Dengan itu kita akan saya kira kalau orang yang memang ada dalam jiwanya iman, kesan daripada tahur tadi itu, dia akan apa? Dia akan secara automatik dia akan melafazkan alhamdulillah. Ya. Kita 1 jam je kan. 1 jam. Saya dimaklumkan oleh saya daripada ada Batu Pahat tu. Batu Pahat saya online. Online tu satu juga. Online. Satu ketika online tuan-tuan. Ya, line tak ada. Line tak ada. Hujan waktu tu line tak ada. Pakai komputer. Komputer ni kita nak bentang pun. Nak bentang pun bahan pada komputer pun tak boleh nak bentang. Macam mana? Pakai telefon je lah. Pakai telefon. Allah, kesian orang tu. Bercakap je lah. Macam kita one way gitu je. Cakap gitu je. Kadang-kadang ada makcik tu, Ustaz, bila gitu, mana muka Ustaz? Muka aku nak buat apa tengok. Aku bercakap je lah. Tu payah juga. Kalau face to face ni nampaklah kan. Tu dia. Dia. Tapi alhamdulillah dia 15 hari bulan ni saya dimaklumkan 15 hari bulan dah kita boleh on dah. Ya, kita mohon pada Allah SWT lah dalam situasi sentiasa jaga SOP lah. Ya. Jangan tak SOP pula Okey, tak apa, balik. Baik, bercerita tadi ya. Kita kena lafazkan alhamdulillah. Itu cara kita. Alhamdulillah. Kenapa sampai satu peringkat Rasulullah mengingat kepada kita, siapa yang sebut saja alhamdulillah tamla al-mizan. Maknanya nanti satu ketika kita akan apa? Tuan-tuan Allah. Ya. Nanti kita akan ditimbangkan di yaumul qiyamah. Mizan itu, mizan. Macam mana ucapan alhamdulillah tu boleh memenuhkan mizan kita? Supaya kita nanti yang baik, mizan kita itu menunjukkan bahawa bukan sekadar alhamdulillah itu sekadar lafaz semata. Bukan lafaz semata. Bukan lafaz alhamdulillah. Tetapi di situ ialah terbit daripada tadi, ya, dari dalaman tadi itu, maka dia lahirkan alhamdulillah. Maka Rasulullah, ya, kalau kita tengok hadis ini memanglah alhamdulillah tamla al-mizan, tak rasa apa pun, tapi sebenarnya kesan daripada tadi itu maka akan dia punya kesannya itu akan tamla al-mizan. Tengok, alhamdulillah, nak tunjukkan syukur. Alhamdulillah. Hamdu itu ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Berterima kasih. Berterima kasih tak sedap lah Kalau kita kan berterima kasih ya Allah, bahasa kita kan terima kasih ya Allah, tak sedap lah benda tu kan. Alhamdulillah juga perkataan istilah tu kena. Kalau terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Allah, macam kita, yalah, lafaz tu kadang-kadang tak kena. Sebab kadang-kadang perkataan alhamdulillah itu tuan-tuan dalam bahasa Arab itu kita nak translate tu. Contohnya alhamdulillah terima kasih tuan-tuan. Tapi tak sampai tu. Terima kasih just physical je. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan. Gitu je. Tetapi alhamdulillah itu dia bukan sekadar luaran, tapi dalaman itu yang kita nak. Tu dia. Sebab tu dikatakan tamla al-mizan. Boleh memenuhi mizan. Okey, dalam konteks itu juga, ya,
Selain kita tadi bersyukur, mengakui bahawa semua datang daripada Allah SWT dengan alhamdulillah, think positif, fikir positif, apa saja yang ada pada kita, ya, kehilangan orang yang tersayang, fikir positif. Tapi memang kalau kata ustaz pandailah cakap kau tak kena pada kau. Oh begitu pula. Aduh. Ya, memang secara nature-nya, fitrahnya ialah tuan-tuan, memang betul kalau orang tersayang memang nangis, jangan tak nangis pula. Nabi pun anaknya meninggal, wafat pun dia mengalir air mata. So, fitrah tuan-tuan. Tetapi taklah sampai kepada frasda ataupun putus asa. Tu alhamdulillah. Wa subhanallah walhamdulillah. Ya, mana diulang sekali lagi. Wa subhanallah. Ya. Apa itu? Subhanallah. Itu pun perkataan yang terkeluar daripada dalaman tadi itu subhanallah. Kita bukan subhanallah sekadar subhanallah, tetapi di situ dalam waktu yang sama apa tuan-tuan? Kita menolak sifat kekurangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tengok orang rumah besar, subhanallah. Kenapa? Yang Allah saja yang bersifat sempurna. Bukan bosanya pergi kat luar negeri tengok cantiknya. Subhanallah perkataan yang pertama. Kenapa? Di situ hanya Allah saja yang mempunyai sifat kesempurnaannya. Itu yang penting, subhanallah. Ini terbit daripada apa? Dari dalaman tadi. Subhanallah. Ya, ini ya, kita menolak sifat kekurangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat kekurangan. Subhanallah. Sebab itu kalau kita lihat dalam surah Isra, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Allah menyebut sendiri dalam Al-Quran. Maha suci Allah, subhanallazi. Allah sebut. Kita makhluk pula malah nak sebut. Subhanallah tak nak sebut. Ya? Itu. Maka kelebihannya, tengok kita lihat. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Mana dia punya ganjarannya, ya, dia akan memenuhi ma bainas samawati wal ard. Ya, maknanya di antara langit dan bumi Allah. Boleh kira langit dan bumi ya. Ya, kita nak penuhkan rumah tu pun, kalau penuh rumah pun belum tentu penuh tak? Ini ma bainas samawati wal ard, di antara langit dan bumi. Ya. Sebab tu kita lihat itulah lafaz yang tu okey. Tuan-tuan As-salatu nur. Tu dia. Ini ada kaitan dengan sabar tadi. Itu cara ciri-ciri, cara bagaimana kita nak mendapatkan kesabaran itu. Maka as-salatu nur. Solat itu cahaya. Ya, kalau kita lihat di sini, ya. Awwalu ma yuhasibun nas yaumul qiyamah as-salah. Yaitu ibadah yang pertama yang akan dihisab di yaumul qiyamah ialah solat. Kenapa begitu tuan-tuan? Sebab tu saya kata tadi ista'inu bis sabri was salah. Kenapa begitu? Ya? Kenapa begitu? Kerana ia adalah satu perkara ibadah yang amat penting. Kalau kita lihat sendiri pun ibadah itu diterima secara direct oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak melalui malaikat Jibril alaihi salam. Dalam peristiwa Isra direct, ya, direct daripada Allah SWT. Solat itu kenapa begitu? Nak apa tuan-tuan? Nak beritahu betapa ibadah inilah ibadah yang perlu dijaga. Ya, perlu dijaga. Ya, perlu dijaga. Ya, perlu dijaga dan ya sentiasa diperbaiki. Ya, dijaga dan diperbaikilah. Dijaga juga tapi juga diperbaikilah. Sebab kadang-kadang ialah diperbaiki, maksud saya tadi ialah tuan-tuan, kalau dulu kita jahil, ya, kita kena ngajilah, kena belajarlah bagaimana nak memastikan solat itu, solat yang kita laksana itu, ya, solat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, cuma ingatan pada kita terdapat isu-isu yang apa? Yang kadang-kadang orang bila sembahyang dia kata, "Ustaz, sembahyang saya diterima Allah atau tidak?" Tanya pula. Saya kata, itu pun kerja aku, itu kerja Allah lah. Kerja kita apa tuan-tuan? Kerja kita ya jaga syarat dan rukun-rukunnya lah, cukuplah madai. Ya. Syarat dan rukun-rukunnya kita jagalah. Itu kerja kita. Kadang-kadang orang bertikaikan, terima tak terima. Itu kerja, itu perkara yang menyelinap masuk itu kerja syaitan lah. Terima tak terima. Ya. Ini. Soal nanti dia masuk menyelinap, kadang-kadang orang banyak masuk Allahu Akbar, kita masuk apa? Masuk, aku teringat tadi durian aku tadi dah gugur belum pungut lagi, contoh kalau musim durian lah. Apa tu macam-macam kan? Tu dia. Itu biasa. Tetapi sebab itu dalam konteks kita nak sembahyang itu, kita kena ada cara. Allah bagi cara. Rasulullah bagi ingat kepada kita. Ikut awak lah, ikut anda lah. Ya, contohnya kalau tak baca auzubillah pun tuan boleh sembahyang khusyuk. Ya Allah. Tapi kalau kita tak baca auzubillah mula tu pun, kita pun serabut, kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim pun dah cukup memadai, boleh khusyuk. Yang saya pula, saya tak boleh. Kena Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin. Ya, itu doa-doa sebelum apa? Sebelum kita solat. Jadi di situ tuan-tuan kita berbagai manusia berbagai. Ya, ada yang memang dah Allahu Akbar, datang je kat depan sejadah Allahu Akbar, dia boleh khusyuk. Ada yang kata auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah. Silakan. Itu dia. Sebab tu kita lihat as-salatun nur, cahaya. Nur itu adalah cahaya. Ya. Okey. Kenapa tuan-tuan dalam syarah dia? Kenapa dikatakan salatun nur tariqul haq fid dunya was-sirat fil akhirah? Indal murur alaih. Saya sorry tuan-tuan, saya ambil beberapa kalimah itu bahasa Arab ni, iaitu kenapa dia panggil nur ialah kerana ia adalah jalan kebenaran kat dunia. Jalan kebenaran, jalan untuk menuju kebenaran dekat dunia. Ya betul, orang yang solat itu akan sentiasa contohlah, kalau betul-betul lah orang yang solat ni jaga ni betul-betul solatlah, jangan pula nanti walaupun kita melakukan maksiat, aku sembahyang tapi masih kemaksiat, berhentilah aku, tak gitu tapi kita cuba ke arah itu tuan-tuan. Dia sebagai satu jalan untuk kita melakukan kebaikan kebenaran, tariqul haq fid dunya. Maknanya satu jalan untuk kebenaran, ya. Sebab tu dalam konteks kita dalam saya merujuk kepada pandangan almarhum marhum Tuan Guru Dr. Harundin dia kata, betul lah, dia kata dalam amalan ni tuan-tuan sedekahlah sehingga kamu kaya. Sedekah sehingga kamu menjadi kaya. Betul lah tak? Mana kita tak putus. Sembahyang, kalau sembahyang pun masih laku ngumpat ke apa ke sembahyang kan. Maka terus sembahyang dan sembahyang. Ya. Gitu maksudnya. Bagus. Ya. Berdakwahlah kamu sehingga kamu menjadi alim. Mana itu mana nak dia punya dia punya moral story-nya itu, kita kena bukan pertama bermula, bukan nak tunggu penuh dulu ilmu baru nak dakwah. Bukan nak tunggu kaya dulu. Seantero kaya makin kaya, dia sapu kaya lagi. Itu masalah dia. Betul tak? Yang kaya disapu lagi. Kan? Itu masalah, itu masalah orang lain lah. Itu bukan masalah kita. Bukan tunggu kaya dulu baru nak sedekah. Bukan nak tunggu alim dulu baru nak dakwah. Tu dia. Maknanya kita mula dari kecil tu. Yalah betul lah tuan-tuan. Kita ingat kepada murid-murid kita kan. Walaupun kita ada 5 sen, kita sedekah 5 sen. Betul. Sifat itu memang betul. Tapi nanti diberi kalau jutawan, bukan 5 sen, 5 juta dia bagi gitu. Dengan mudah je.
Tapi kalau dengan 5 sen tu dulu dia tak buat, payah. Tu betul lah. Ya, makna di situ tuan-tuan ya. Balik kepada jadi tariq haq min fid dunya was-sirat fil akhirah innal murur alaih. Ya, apa dia? Satu medium atau satu bentuk perkara yang boleh menyebabkan kita lalu nanti di yaumul qiyamah, ialah kita akan melalui sirat, jambatan. Bila kita melalui itu, maka di situlah peranan selain kat dunia tadi mengajak kita kepada kebenaran, solat itu, maka di situ juga di akhirat dia dah menyelamatkan kita daripada apa? Daripada kita melalui sirat tadi dalam keadaan yang tenang dan sebagainya. Cara mana? Cara kita kena pastikan solat kita dijaga dengan baik. Ya, ni tuan-tuan. Baik. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, Imam Ahmad an Ibnu Ammar, saya mengutip hadis daripada ini. Kita kena jaga ni, sebab kita ada kan, man hafaza 'ala shalah kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumul qiyamah wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumul qiyamah. Wa kana ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman. Woi, panjang ni teks ni. Tak boleh baca. Wa Ubay bin Khalaf. Tengok. Ya. Ni. Sebab itu sampai ke peringkat Nabi bersabda daripada Imam Ahmad, man hafaza 'ala shalah, siapa yang menjaga solat. Ya, nak mendapatkan sabar ni dia tuan-tuan siapa man hafaza 'ala shalah kana lahu nuran, maka siapa yang menjaga solat itu, maka dia akan dapat cahaya. Cahaya apa? Memimpin cahaya. Yalah, kalau kita jalan malam tak ada cahaya, ya, tak ada cahaya, meraba-raban lah. Langgut tiang lah apa ya, black out lah contoh je, black out tu. So black out tu, meraban itu contoh kan. Lagi kalau kita dah tua-tua, veteran lah, tua-tua pula. Ya. Mana mana apa lampu habis bising. Seru kan? Bayanglah itu kat dunia. Nanti kat akhirat, kalau kat dunia boleh ada bantu, cucu ada, bini ada, walaupun sama-sama merangkak pun okey juga. Sebab tu perlu ada kawan kan kat dunia kan. Ada kawan lah, tak? Betul? Yalah, ada kawan lah. Walaupun yalah sama-sama merangkak, contoh merangkak rangkak pun ada kawan lah kan. Tapi dekat ni kat akhirat, nak tolongan siapa? Inilah amalan kita kat dunia. Ya, Nur. Wa burhanan, ya, sebagai satu makna jalan, burhan ni tanda, dalil. Wa najatan yaumul qiyamah, dan akan berjaya di yaumul qiyamah. Baik. Di mana Rasulullah juga ingat kepada kita, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu. Barang siapa yang tidak menjaga solatnya, maksud tak jaga ni tuan-tuan, kena ingat, ambil perhatian. Kita maksud tak jaga ni apa tuan-tuan? Jangan sampai terlalu ekstrim lah tuan-tuan. Kita jaga sembahyang, itu saya kata tadi, kita jaga sembahyang kita itu cukup syarat rukun, ya Allah, jalan. Jangan kata yang tak jaga ni ialah maksudnya dia sekejap okey, sekejap alah. Waktu nak sembahyang. Ya, yang ekstrim tu macam tu, sampai itu bahaya tu, tak boleh. Maksud ni waktu nak sembahyang dia sembahyang. Ya. Waktu nak nikah dia sembahyang. Ustaz, waktu nak nikah jumpa ustaz. Pasal apa? Ustaz, ada kawan tak ustaz dekat jawab qadi? Nak apa? Nak cepatkan apa? Cepatkan nikah anak dia. Contoh gitu. Tu dia. Waktu lain lantak kau lah. Ya? Contoh tuan-tuan itu maksud lam yuhafiz. Bukan maksudnya maknanya ialah kita sembahyang tu kadang-kadang ilalai tu. Bukan maksud yang itu tuan-tuan. Kalau maksud yang itu, kita semua macam ni lah tuan-tuan. Tak dapat cahaya kita nanti tuan-tuan. Nak lalu sirat tu mudah tak lalu lah tuan-tuan. Ya, jadi ke arah itu. Jadi kena jaga. Ya, tu dia. Ya, wa ala alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumil qiyamah. Macam tadi, maka yang paling teruknya Rasulullah kata, wa kana ma'a Qarun. Qarun ni siapa? Allahu akbar.
Qarun inilah zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah bagikan rezeki yang begitu melimpah ruah. Mereka dekut bahil dan sebagainya. Kenapa ada kaitan ni tuan-tuan? Itu dia. Wa Fir'aun. Ini tuan-tuan dah tahulah. Fir'aun pun tahulah. Wa Haman ni Wa Haman ni yang terdahululah kawan-kawan Qarun lah. Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni ialah siapa tuan-tuan? Iaitu zaman Rasulullah, orang bapa munafik. Allahu akbar tuan-tuan. Jadi ini nak menerbitkan sifat sabar tu, dia memang melalui jalan-jalan yang begitu. Yalah benda tu nak dapat as-sabru dhiya itu memberi cahaya. Nur itu memberi jalan, tunjuk jalan. Nur, cahaya tu dhiya tu maknanya bergemerlap dia. Sabtu bergemerlap lah dia. Tengok permata, tengok kan. Tak payahlah contohnya kalau kita pakai jam ni bukan jam 25,000 tuan-tuan. Kadang orang ni nak buat bisnes gila betul lah, tak? 20,000 sekali jam, alah harga 100 lebih je. Harga 100 lebih. Walaupun harga ni murah kan, tapi dia nampak kan bila waktu gelap kan. Waktu gelap tu dia nampak. Kalau hijau-hijau lah ke merah nampak. Itu yang macam tu. Nak dapat gemerlapan tu. Memang melalui jalan-jalan tu, sabar itu. Sebab tu dia kata ista'inu bil sabri was salah. Ada kaitan dengan solat tuan-tuan minta Allah. Tu dia. Okey sikit tuan-tuan Ini Ubay bin Khalaf. Baik. Jadi tuan-tuan minta Allah, kemudian kita lihat juga as-sabru, sedekah burhan. Sedekah ialah sebagai satu tarajim. Kita terjemahkan juga tadi, alhamdulillah, terjemah daripada dalaman tadi. Sedekah juga itu terjemah daripada dalam, memang betul daripada dalam iman tadi tu, maknanya kalau orang yang benar-benar dia beriman kepada Allah Taala, maka itulah terjemahan dia. Diterjemahkan dalam bentuk perbuatan tuan-tuan. Okey. Wasabru dhiya. Apa sabru dhiya? Ad-dhiya siddatun nur. Apa dia? Terlalu bercahaya. Itu gemerlap lah. Nur tu cahaya. Sabar itu, kalau bahasa Arab, syiddah tu maknanya terlalu bercahaya-cahaya. Kalau kita tonton, kalau kita tengok, kalau orang dulu dia cari gali kubur, dengar cerita orang, tapi saya tak pengalaman gali kubur, dia waktu malam tak? Waktu malam betul lah dengar cerita lah, betul lah tak? Oh, penggali kubur kena tahu lah ni. Dia cakap malam kenapa di situ ada satu macam tulang-tulang dia nampak Yalah, bercahaya. Terlalu bercahaya. Tu dia. Syiddatun nur. Bil sabri taktasifuz zulumat. Apa dengan sabar itu tangkashifu, makna terbebas daripada kezaliman. Kezaliman, maksud zalim itu maksudnya kalau pada diri orang sabar ni, musibah, apa musibah dia akan terima, itu adalah Allah SWT. Tetapi kalau dia tak sabar, dia akan menzalimi diri sendirilah. Itu dia kata Allah tak adil, putus asa, sifat tu ada dan sebagainya. Sebab tangkasifuz zulumat wal kurbat. Tu dia. Jadi ini yang kita nak sampaikan. Betapa nak sampai kepada kesabaran itu mesti melalui tadi, iaitu bermula dengan apa tadi, kita kena bersihkan diri kita, sama ada dalam fizikal ataupun dalaman, kemudian kita lafazkan dengan alhamdulillah wa subhanallah. Kemudian kita memang dalam konteks itu yang waktu yang sama kita kena sembahyang, dan bila sembahyang itu akan menjadi cahaya. Sedekah itu akan menjadi tanda bahawa itulah kekuatan iman pada kita. Dan sabar itu adalah dhiya. Sabar itu adalah dhiya, iaitu syiddatun nur, iaitu boleh
mengelakkan tankashifudz zulamat. Maknanya dia boleh orang sabar ni dia boleh menilai yang ini baik dan buruk dan sebagainya. Ini tuan-tuan dan Allah ya, yang perlu ada pada kita. Ya, yang perlu ada pada kita. Ya, sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT. Ya, sebab bila kita membaca hadis ini, kita rasakan betapa kita ni ya Allah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tu dia. Sebab itu dalam hadis yang saya sebut tadi ya, dalam hadis ini juga, dalam kitab ini juga, akhirnya akan mendapatkan syukur. Al-mu'min kamil yashkurullah ta'ala fi sarra wa yasbiru 'alal dharra fa yunalu khairud darain. Ya, orang-orang yang mukmin yang kamil ialah sentiasa sabar mensyukuri apa yang datang kepadanya, sama ada keburukan dan kebaikan, maka fa yunalu khair, maka Allah akan kurniakan bagi mereka tempat yang baik di dua dunia tu, dunia akhirat, dunia dan akhirat. Jadi ini tuan-tuan minta Allah sedikit perkongsian yang boleh saya sampaikan untuk pagi ini. Ya, untuk buku 7 insya-Allah ya, mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberi manfaat pada kita bersama insya-Allah. Ya, mudah-mudahan kita bersama yang bercakap dan orang yang mendengar, dan terima kasih pada tuan-tuan yang sudi mendengar celoteh saya. Mudah-mudahan dengan berkat kita bersama pada waktu ini, mohon pada Allah SWT agar kita dihindarkan daripada COVID-19 ini. Ya, sebab itu dia kata tadi tuan-tuan Allah, selain kita menjaga SOP, di antara perkara yang lain ialah barakah maknanya ya, kita berada di tempat-tempat yang begitu diminati oleh Rasulullah SAW ini, maka tempat itulah tempat-tempat yang mustajabah insya-Allah. Mudah-mudahan tempat yang mustajabah, ikhlaskan hati, tempat yang mustajabah, mohon pada Allah SWT dibebaskan kita, keluarga kita, negara kita ya, dibebaskan daripada pandemik ini, dan juga minta pada Allah SWT ya, negara kita ini ya, khususnya orang Melayu yang mengakui Islam sentiasa bersatu padu, tidak berpecah belah lah ya tak. Diingatkan di hujung tu, kita ingatkan baliklah ya, sentiasa bersama ya, syahadahnya sama, kiblatnya sama, betul tak? Ini hujung ni, saya sehujung nak hujung ni kena keluar dari tajuk. Hujung bagi Tuan Haji ke mana? Pergi Haji pergi Mekah. Yang sana grup A, Tuan Haji pergi mana Haji? Mekah. Ya tak? Tawaf kat mana? Balik gaduh ya. Jadi itu saya kata tadi, kita perlu bersama pegang Islam tu. Barulah kita bersama. Kalau pegang harta, pegang apa semua tak boleh bersama. Pegang Islam tu. Wallahu alam. Itu saja. Aku lu walihaza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا من يسمعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا ومقصرنا بوجهك الكريم اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجزام ومن سيء الأسقام ارفع عنا القحط والولاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqal azim. Wallahu a'lam.
Terima kasih.